آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah pada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz dan semua sahabat pecinta ilmu yang dirahmati dan sentiasa dalam redha dan rahmat Allah yang menjadi pilihan Allah untuk duduk dalam majlis ilmu pada petang ini. Syukur Alhamdulillah kita masih lagi menjadi pilihan Allah. Kuliah asar kita ini adalah daripada saluran Google Meet Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rusniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh seluruh ahli jawatankuasa Gema Nur Iman. Akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Imam Farid bin Sya'ari, Imam Satu Masjid Al-Qudus Seri Kembangan, dengan pengajian berkitab Al-Wafi Syarah Hadis 40 Al-Imam An-Nawawi. Kuliah kita ini bagi menambahkan keberkatan majlis ini, saya mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua para muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Tidak lupa juga kita doakan juga untuk saudara-saudara kita di Palestin yang berjuang mempertahankan negara mereka. Moga mereka sentiasa di dalam rahmat Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz. Dengan segala hormat dan penuh takzim, dipersilakan Ustaz. Terima kasih pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضائه وقربه وثوابه سبحانه اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد
Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya. Allah Subhanahu wa taala masih lagi beri peluang pada kita untuk kita duduk dalam majlis yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, majlis yang penuh dengan keampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yakni majlis ilmu, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah letakkan kita dalam majlis ini. Ini satu nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi kekuatan kepada kita, memberi taufik dan hidayahnya kepada kita untuk kita terus menimba ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi di kalangan orang-orang yang beramal dengan amalan yang salih. Jadi insya-Allah pada petang ini kita sambung lagi pengajian hadis 40 Imam Nawawi, daripada iaitu perbincangan dalam hadis yang ke-18, masih lagi dalam hadis yang ke-18, iaitu yang bertajuk taqwa dan berakhlak mulia. Di mana kita sebelum ni disebutkan tentang apa? Tentang apakah hakikat takwa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, dan apakah takwa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sentiasa berterusan, sentiasa dikurniakan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana orang yang bersifat dengan sifat takwa ini, dia adalah orang yang berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sempurnanya takwa ialah apabila dia meninggalkan sesuatu perkara, walaupun perkara tersebut harus, tapi untuk supaya dia terpelihara daripada terjerumus dalam perkara-perkara yang haram, maka perkara harus pun orang yang menjaga sifat takwa, perkara harus pun dia akan usaha untuk elakkan. Mana selagi mana dia boleh elak, selagi mana dia boleh memilih sesuatu yang menjadi sunnah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang satu perkara tersebut harus di sisi orang awam, tetapi ianya boleh jadi sesuatu perkara yang tak sepatutnya dilakukan oleh orang-orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana ada satu ungkapan yang selalu disebutkan oleh guru-guru saya di madrasah. Kata hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Maksudnya abrar ni orang-orang yang sentiasa mengusahakan kebaikan dalam hatinya, sentiasa usaha atas sifat takwa. Maksudnya hasanatul abrar, dan juga ini orang abrar ni orang-orang yang orang biasa. Orang yang biasa, orang Islam yang biasa. Orang awam lah, hasanatul abrar. Maksudnya bila kata hasanatul abrar, maksud dia sesuatu perkara itu boleh jadi ianya kebaikan apabila dilakukan oleh orang awam, maka ia masih lagi dipandang satu amalan kebaikan. Tapi boleh jadi ianya, walaupun ianya hasanatul abrar, tapi untuk orang-orang yang hatinya hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, ia merupakan sesuatu sayyiat, satu kesalahan. Kadang maknanya ianya sesuatu perkara yang terlalu rendah martabatnya kalaulah ianya dinisbahkan kepada orang-orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Sayyiatul muqarrabin. Kadang kita anggap satu perkara tu kadang-kadang ianya sesuatu perkara tu dianggap harus, tetapi di sisi orang yang takwanya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ianya sesuatu perkara yang rendah martabatnya. Sebab tu kadang-kadang kita tak boleh nak ukur. Kita tak boleh nak ukur sesuatu benda tu. Kadang terutamanya dari sudut perlakuan. Contoh orang biasa,
Kalau makan kat kedai makan, maka ianya benda yang harus. Tetapi untuk orang yang hatinya hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia cukup berjaga-jaga. Sehingga kan orang-orang yang tingginya takwanya, walaupun makan di kedai makan itu hukumnya harus. Makan di pasar itu hukumnya harus, tetapi ianya tidak dilakukan oleh orang-orang yang hatinya dekat dengan Allah Taala. Sebab apa? Sebab orang-orang yang hatinya dekat dengan Allah Taala ni, hatinya sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikhawatiri apabila dia duduk di tempat yang orang bersembang, orang bercerita tentang perkara yang lara, menyebabkan hati itu akan terlalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tingkat ketakwaan yang sempurna, seperti mana yang telah disebutkan dalam kitab ini, ialah ketakwaan yang sempurna ialah menjauhkan diri daripada perkara yang syubhat yang bercampur dengan yang haram. Itu ada sebahagian termasuk dalam makna ini ialah menjauhi perkara yang harus kerana takut terjatuh dalam perkara yang diharamkan. Dia kata la yablughul abdu an yakuna minal muttaqin. Satu orang hamba tu takkan sampai darjat muttaqin. Satu orang hamba tadi dia takkan sampai kepada darjat orang yang bertakwa hatta yada'a ma la ba'sa bihi. Sehingga dia meninggalkan perkara yang sesuatu yang la ba'sa bihi, tidak mengapa. Mana kalau buat tak mengapa. Mana tak adalah sampai dosa. Tapi benda-benda yang macam tu, orang yang nak capai takwa yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, benda-benda yang harus pun dia usaha untuk tinggalkan. Benda-benda yang harus pun dia akan usaha untuk tinggalkan. Kerana apa? Kadang-kadang harus itu dibuat secara berlebihan boleh menyebabkan jatuhnya kepada perkara-perkara yang haram. Contohlah, sebab tu orang-orang yang hatinya, orang-orang yang takwa ini, orang yang ada sifat takwa yang tinggi ini, takwa yang sempurna ini, dia akan sentiasa dia akan berpuasa. Kerana apa? Dan juga berpuasa tu pun ikut sunnah Nabi SAW. Dia tak adalah berpuasa berterusan sampai menyebabkan lemahnya badan. Tetapi dia akan ikut apa sahaja sunnah Nabi SAW, maka dia akan ikut macam tu. Maknanya, dan dalam bab makan, dia akan berpada-pada dalam bab makan. Walaupun makan ni hukum dia harus, maka kalau orang yang makan walaupun benda tu harus, tapi kalaulah dia makan berlebih-lebihan, maka dia boleh jatuh hukum makruh, boleh jatuh hukum haram sebab memudaratkan. Sebab tu orang yang muttaqin ni, benda yang harus pun dia usaha untuk tinggalkan. Takwa itu seperti mana Hasan Al-Basri rahmatullah alaih kata, takwa itu akan tetap bersama dengan orang muttaqin selagi mana mereka meninggalkan banyak perkara yang halal. Walaupun benda tu halal, tetapi dia akan usaha untuk tinggalkan kerana takut jatuh kepada yang haram. Maksudnya orang yang muttaqin ni, dia jaga daripada segala segi. Daripada segala segi dia akan jaga, berhati-hati. Maksudnya bukan dia nak menyusahkan, tetapi untuk diri dia sendiri. Maksudnya kalau orang buat asal benda tu harus, dia tak tegur lah. Maksudnya benda tu harus, tapi untuk diri dia akan usaha untuk jaga. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang untuk guru pondok ni, dia bukan tak boleh mewah. Dia boleh je mewah. Tetapi dia takut bila mana bermewah-mewah itu akan menyebabkan lalainya daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Mana orang-orang yang hebat-hebat kan. Mana dia punya, kalau nak dari segi, kalau orang nak bagi macam-macam kat dia, boleh je orang bagi macam-macam kat dia. Sebab apa? Dengan sebab ilmu dia, khidmat dia dengan agama dan sebagainya. Tetapi orang yang takwa ini, walaupun dia boleh dapat semua kemewahan tersebut, tetapi dia akan usaha untuk tolak, untuk supaya dia hidup dalam keadaan
bersederhana. Dia akan hidup dalam keadaan bersederhana. Itulah orang yang tinggi sifat takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Masuk perkara yang ketujuh dalam iaitu perbincangan yang kita akan teruskan pada petang ini. Iaitu syarat terlaksananya takwa. Takwa ni akan terlaksana macam mana? Adakah dia macam tu je dia boleh yang kita nak sifat takwa tu macam tu je? Mana tanpa kita rujuk alim ulama, tanpa kita belajar, kita ada orang kata apa? Berguru, tanpa perlu ada murabbi, adakah boleh kita datang kepada takwa? Adakah terlaksananya takwa tersebut dengan membabi buta ataupun hentam je, duduk terus zuhud, tolak harta dan sebagainya, pakai pakaian yang koyak rabak dan sebagainya, dan mengaku diri tu takwa. Adakah takwa tu terlaksana dengan cara demikian? Maka takwa ini, kata takwa tidak terlaksana seperti makna yang dimilikinya. Sebagaimana takwa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih. Mana mana Imam Ghazali rahmatullahi alaih, dia menerangkan takwa itu macam mana. Yang mana yang sebelum ni pun kita telah sebutkan apakah makna takwa itu sendiri. Apakah makna takwa? Yang mana Imam Ghazali rahmatullahi alaih kata takwa ni dia ada 3 makna. Saya ulang baliklah. Kita recap balik apa-apa yang sebelum ni. Apa makna takwa? Maknanya dari sudut makna yang pertama, takut, gerun, ngeri. Itu makna, kata makna haibah. Itu makna takwa yang pertama. Maknanya bila kata takwa, takwalah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya hendaklah kamu takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, makna takwa ialah taat. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hendaklah kamu bertakwa, iaitu hendaklah kamu taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar taat. Itu makna takwa. Makna takwa yang kedua. Dan takwa yang seterusnya, yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, takwa itu maknanya ialah menyucikan hati daripada dosa. Mana siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maknanya sucikan hatinya daripada dosa, maka dia akan dapat kemenangan. Mana takwa dalam ayat ini, takwa dalam ayat yang disebutkan iaitu surah iaitu takwa dia yang disebutkan itu ialah memberi makna taat ataupun takut, kerana kalimah taat dan takut itu telah disebutkan sebelumnya. Jadi takwa yang dalam ayat ni dipanggil takwa memberi makna menyucikan hati daripada dosa. Maknanya kat sini ada tiga definisi takwa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih. Yang kemudian menurut para ulama, apa makna takwa yang menjadi pegangan pada semua ulama ialah takwa itu ialah menyucikan hati daripada dosa sehingga menguatkan azam untuk meninggalkan dosa dan seterusnya memelihara diri daripada segala maksiat. Itu takwa. Dan itu mentaati seluruh perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan tinggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud daripada takwa. Jadi takwa ni takkan terlaksana seperti makna
takwa itu sendiri. Dan takwa itu takkan terhasil, tidak akan menghasilkan sesuatu kecuali apabila ilmu seseorang Muslim terhadap agama Allah Ta'ala untuk dia mengetahui bagaimana cara bertakwa kepada Allah Ta'ala, kepadanya telah mencukupi. Maknanya kat sini asas kepada takwa adalah ilmu. Asas kepada takwa adalah ilmu. Maknanya untuk satu orang tadi datang kepada perintah Allah. Untuk satu orang tadi dia tinggalkan larangan Allah Ta'ala. Untuk satu orang tadi dia dapat usahakan takwa dalam diri dia. Apa perkara yang perlu untuk dia mendatangkan sifat takwa. Maka tanpa ilmu maka takwa takkan terhasil. Takwa takkan terhasil dalam diri seseorang melainkan adanya ilmu. Sebab itulah, bukan sekadar ilmu, kata ilmu yang mencukupi untuk tahu macam mana cara bertakwa. Kalau ada ilmu tapi ilmu tak cukup macam mana cara nak bertakwa, maka tak terlaksanalah takwa. Maka sebab itulah ilmu dalam syariat ni dia ada 3 bahagian yang besar. Yang pertama, ilmu tentang keyakinan, iman. Kata tauhid. Ilmu tentang akidah. Maka perlu tahu ilmu-ilmu ini yang menyebabkan satu orang tadi kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, cabangan yang kedua ialah syariat, fiqh. Mana perlu tahu bagaimana nak melaksanakan sesuatu perintah. Allah Ta'ala datangkan dalam Al-Quran perintah, macam-macam perintah. Tetapi dan betul juga kena tahu apa dia, macam mana nak laksanakan perintah. Kemudian yang ketiga ialah mesti kena ada ilmu penyucian hati, tasawuf. Mana perlu tahu ilmu-ilmu yang menyebabkan sucinya hati daripada segala sifat-sifat yang buruk. Maka sebab itulah ilmu ini sangat-sangat penting. Kerana apa? Takwa itu bergantung kepada ilmu. Takwa itu bergantung kepada ilmu. Sebanyak mana ilmu agama yang ada dalam diri seseorang, maka sebanyak itulah takwa dapat diusahakan. Maknanya kalau ilmu untuk hasilkan takwa itu tak cukup, maka tak terhasillah takwa. Maknanya kalau sekadar belajar ilmu ketuhanan, tetapi syariat tak belajar, bagaimana nak dapat terhasilnya takwa? Sebab apa? Amalan tak sempurna. Sembahyang tak betul. Puasa tak betul. Zakat tak bayar. Kira zakat tak tahu. Nak buat haji, dia sudut syariatnya pun tak ikut betul. Maka bagaimana kalau dia tak tahu ilmu ni? Macam mana nak datang kepada takwa? Sebab apa? Takwa itu melaksanakan perintah dengan mengikut cara yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Maka kalaulah dia tak ada ilmu tentang syariat, bagaimana nak datang pada takwa? Itu juga perlu kepada dah ada ilmu tauhid, ilmu syariat, ilmu fiqh dan juga ada ilmu tasawuf. Maka ketiga ilmu ni perlu tahu. Cabangan-cabangan ini perlu kita belajar. Supaya apa? Supaya sempurna diri kita tadi untuk hasilkan takwa. Kerana apa? Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya sahaja yang takutkan Allah Ta'ala itu daripada kalangan hamba-hambanya ialah para ulama. Orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang belajar, yang ada ilmu agama. Ilmu yang cukup untuk menghasilkan takwa. Barulah datang sifat datang khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini sebab apa orang berani melanggar perintah Allah Taala?
Ini sebab apa orang berani cakap benda-benda yang boleh menjerumuskan dia kepada syirik. Sebab apa? Sebab dia tidak ada ilmu. Sebab dia tidak mempelajari ilmu agama. Tak cukup ilmu dia. Maka sebab itulah dia boleh buat apa sahaja yang dia nak buat. Dia tak kira halal haram. Tak kira benda tu boleh ke tak boleh buat. Tak kira orang tengok ke tak tengok. Jadi dia akan buat kerana apa? Kerana dia tidak ada ilmu. Oleh itulah sebab itulah Allah Ta'ala sebut al-ulama. Orang-orang yang ada ilmu barulah dia akan takut pada Allah Ta'ala. Orang yang ada ilmu agama dialah orang yang takut pada Allah Ta'ala. Orang yang bukan setakat ilmu, ada ilmu agama, bahkan dia mengamalkan agama. Ada ilmu agama dan mengamalkan agama. Maka dialah orang yang dalam hati mereka ada takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Ini kerana orang yang jahil tidak mengetahui apakah yang diwajibkan kepada mereka. Orang jahil, orang yang tak tahu agama. Jadi benda yang wajib pun dia tak tahu. Apa benda yang dia kena buat pun dia tak tahu. Maka macam mana dia nak datang kepada taqwa? Dan apa benda yang kena tinggalkan pun dia tak tahu. Apakah perkara yang wajib ditinggalkan? Yang itu mereka tak tahu bagaimana mereka nak bertakwa. Mereka memang tak akan bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Dalam hati mereka tak akan datang sifat takut pada Allah. Dalam hati mereka tidak akan datang kegerunan terhadap azab-azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terhadap ancaman-ancaman Allah Ta'ala sebab mereka tak tahu. Mereka tak faham. Mereka tak faham perkara tersebut. Dan kalau tak faham, tak tahu macam mana mereka nak amal. Jadi sebab itulah orang yang bertakwa ni adalah orang yang ada ilmu. Sebab tu ilmu itu satu perkara yang sangat penting untuk kita tahu. Ilmu agama, yang mana perkara yang penting mesti ada dalam kehidupan kita. Belajar ilmu agama supaya kita dapat hasilkan takwa. Oleh kerana itulah ilmu adalah ibadat yang paling afdal. Mana antara sekalian ibadat, ilmu adalah ibadat yang paling utama untuk dipelajari. Maknanya ilmu nak melaksanakan ibadat, nak melaksanakan solat perlu ada ilmu. Nak berpuasa perlu ada ilmu. Nak bayar zakat perlu ada ilmu. Nak melaksanakan haji perlu ada ilmu. Nak bermuamalat dengan muamalat yang betul perlu ada ilmu. Muamalat, muasyarah dan juga akhlak dia akan dapat dilaksanakan dengan adanya ilmu. Sebab tu ilmu afdal. Ilmu itu lebih utama daripada ibadat. Yang mana ilmu itu adalah jalan menuju ke syurga. Dengan adanya ilmu agama, maka satu orang tadi akan beramal dengan amalan agama, apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, dan meninggalkan apa yang dilarang. Maka orang yang melaksanakan perkara tersebut, dialah orang yang menuju kepada jalan syurga. Dan juga ilmu juga merupakan lambang keinginan seseorang untuk berbuat kebaikan. Orang yang belajar ilmu menunjukkan dia ada satu keinginan untuk buat kebaikan. Bahkan orang yang tak nak belajar, orang yang tak nak belajar ilmu agama, maka oleh kerana dia tak ada ilmu dan dia tak nak belajar ilmu, maka menunjukkan dia tidak ada keinginan untuk buat kebaikan. Sebab apa? Nak buat kebaikan perlu ada ilmu. Rasulullah SAW bersabda yang nak menunjukkan kepada 3 perkara kelebihan ilmu yang disebutkan oleh pengarang. Fadlul alimi 'alal 'abidi. Fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Rasulullah SAW bersabda, kelebihan orang alim ke atas orang abid. Ke atas abid iaitu orang yang beribadah.
kafadli adalah seumpama kelebihanku, keutamaanku ke atas orang yang paling rendah di antara kamu. Maknanya perbezaan antara orang alim dengan orang yang buat ibadat semata-mata. Seperti mana riwayat Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda selepas itu, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta fi fil bahr wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasal khaira." Iaitu dalam hadis yang panjang menerangkan yang daripada hadis ini ialah kata sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat dan juga penghuni langit dan bumi hatta semut yang berada di dalam sarangnya dan hatta seekor ikan yang besar di dalam dasar lautan, mereka akan berselawat memohon rahmat dan keampunan ke atas orang yang mengajarkan manusia dengan kebaikan. Iaitu orang alim. Orang alim ini, satu, dia ada ilmu. Kemudian dia boleh ilmu, dan dia juga adalah orang yang menyampaikan ilmu. Sebab tu dia tiga perkara yang dia buat. Satu, dia belajar ilmu. Yang kedua, dia mengajarkan ilmu. Dan dia beramal. Dia beramal dengan ilmu dan dia mengajarkan ilmu. Orang abid, dia hanya belajar untuk ibadat. Dan dia buat ibadat. Dan dia tidak ada ajak orang lain untuk beribadat. Itu panggil abid. Sebab tu orang alim ini mengatasi abid. Orang alim ini mengatasi abid. Dia mengatasi orang yang beribadat semata-mata tanpa ada ajarkan agama, tanpa ada sebarkan agama. Dia belajar untuk ibadat yang dia nak buat saja. Dan dia belajar untuk dia melaksanakan ibadat sahaja. Orang alim, dia belajar macam-macam perkara dan dia ajarkan. Dia amalkan amalan tersebut, amalkan ilmu tersebut dan dia ajarkan pada orang lain. Sebab tu alim lebih utama daripada abid. Yang mana Nabi SAW bagi perumpamaan orang alim, keutamaan orang alim ke atas orang yang beribadat sahaja. Ialah seperti kelebihanku di atas orang yang paling rendah di kalangan kamu. Maknanya begitu tinggi darjat orang yang ada ilmu. Sebab tu hari ini kita jangan jemu untuk mempelajari ilmu agama Allah SWT. Maknanya kita belajar ilmu ni bukan sampai 17 tahun. Bukan sampai habis master PhD. Tapi belajar ilmu ni sampai bila? Sampai mati. Sampai mati pun kita kena letakkan diri kita menjadi orang yang sentiasa belajar ilmu agama. Dalam hadis ini menunjukkan bahawasanya kelebihan orang alim ke atas abid itu sangat-sangat besar. Kelebihannya seperti mana kelebihan Nabi SAW di atas orang lain daripada kalangan manusia. Dan ukuran ini adalah ilmu. Ukuran yang utama ini adalah ukurannya dari sudut ilmu. Bukanlah kerana selain ilmu. Kerana orang alim ini, dia orang yang akan mencahayakan. Lianna al-alim huwa alladhi yunawwirul abidin. Orang yang bagi cahaya kepada orang yang beribadat. Orang yang menerangkan kepada orang yang beribadat akan jalan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa orang alim, orang yang nak beribadat ni dia takkan dapat ibadat. Sebab apa? Dia tak ada ilmu.
bila orang alim ada, maka orang yang nak beribadat ni dia dapat ilmu cara untuk sampai menyebabkan amalan dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila amalan diterima, amalan itu sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tanpa orang alim, maka abid takkan dapat buat amalan yang mencapai dirinya, menyebabkan dia amalan itu sampai kepada Allah Taala. Sekadar dia abid, dia tak belajar tanpa ada orang alim. Hanya dia amal sendiri-sendiri je. Ikut suka dia je nak amal. Maka dia takkan sampai kepada Allah, amalan dia takkan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hanya buat ibadat syok sendiri sahaja. Tapi kalau adanya orang alim, menyebabkan orang yang beribadat akan dapat cahaya untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan dia tadi dengan cara yang betul. Dan orang yang alim tadilah yang akan memberi peringatan kepada orang abid, kepada abid tadi, daripada tipu daya dan helah-helah syaitan. Sebab apa? Kalau abid tadi dia tak ada orang alim yang pandu dia, maka boleh jadi dia akan ditipu oleh syaitan. Dia ingat dia buat ibadat, datang dalam hati dia rasa ujub, rasa takabur, rasa hebat. Sebab apa? Sebab dia tidak dipandu oleh orang alim. Dia akan buat ibadat dengan sifat-sifat mazmumah. Dan dia akan ditipu oleh syaitan bila mana tak ada ilmu. Dan bila dia buat sesuatu ibadat tanpa dipandu oleh orang alim, maka dia akan buat ibadat dengan cara dia sendiri. Bila kita buat ibadat dengan cara kita sendiri, tanpa rujuk kepada alim ulama, tanpa kita rujuk kepada alim ulama yang hak, yang mana mereka ambil daripada susu galur dan daripada hadis Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maknanya dia ikut dengan ilham dia sendiri, dengan dia punya fikiran dia sendiri, dan disangka dia baik dan dia tak ada ilmu, tapi dia rasa macam ni, yang ni kot, ini boleh buat ibadat dengan macam ni. Maka orang macam ni dia akan ditipu oleh syaitan. Oleh kerana dia tak ada ilmu. Dia akan ditipu oleh syaitan. Bila kata dia buat amalan yang mengikut apa yang dia suka, mengikut cara yang dia buat sendiri, tanpa berpandukan ulama, tanpa dipandukan oleh ulama, maknanya dia buat dan dia rasa inilah cara yang paling betul dia buat. Mana dia buat satu cara yang baru, yang mana tidak bertepatan dengan salafus salih, tidak bertepatan dengan sunnah Nabi SAW. Jadi bila dia buat amalan yang sedemikian, maka dia akan ditipu oleh syaitan. Dia akan diperhiaskan. Syaitan ini, kalaulah dia tak boleh nak sesatkan orang dengan cara supaya orang tadi buat keburukan, dia akan hiaskan amalan yang bukan agama menjadi agama. Jadi sebab tu terdapatnya golongan-golongan yang sesat. Golongan-golongan yang mana sampai tahap dah tak payah semayang dah. Dia punya suluk tu, dia kata bersuluk tu, sampai kata dia dengan Allah Ta'ala tu dah ada dalam hati dia. Allah Ta'ala dah dekat dengan dia dah. Dia tak payah semayang dah. Sampai macam tu ditipu oleh syaitan. Maknanya sampai macam tu ditipu oleh syaitan. Sebab tu bila nak usaha atas takwa, perlu kepada ilmu. Kena belajar, kena rujuk dengan ulama. Kalaulah terdetik dalam hati kita, saya nak buat macam ni, macam mana? Apakah saranan ustaz? Apakah benda ni bertepatan tak dengan
sunnah Nabi SAW? Adakah dia bercanggah dengan syariat? Maka bila kita rujuk kepada ulama, maka kita takkan buat amalan yang menyebabkan amalan kita tu tak diterima oleh Allah Ta'ala. Kita buat amalan sebab apa? Kita nakkan ganjaran daripada Allah Ta'ala. Tapi kalau buat amalan dengan cara yang tak betul, maka tidak akan ada ganjaran. Oleh kerana itu, perlu rujuk. Perlu ada orang alim. Untuk capai takwa, perlu kepada ilmu. Lepas tu kena rujuk kepada orang alim. Hadis riwayat Imam Tirmizi rahmatullahi alaih. Dan begitu juga dalam kemudian yang dikatakan kelebihan ilmu itu ialah ilmu itu membawa satu orang tadi jalan kepada syurga. Seperti mana hadis yang didatangkan oleh pengarang, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa yang melalui satu jalan yang ia mencari pada jalan tersebut akan ilmu. Ini dia menuntut ilmu di jalan tersebut. Sahhalallahu lahu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya tariqan ilal jannah. Akan memudahkan baginya jalan untuk dia menuju ke syurga. Yang mana orang ilmu ini satu perkara yang sangat penting. Yang mana dengan ilmu lah, bila satu orang tadi dia buat amalan kebaikan berpandukan ilmu, maka dia akan buat amalan tadi menuju ke syurga. Tapi kalau amalan tadi tak dibuat, amalan tadi dia buat tanpa ilmu, dia tak ada usaha untuk belajar agama, tak ada usaha untuk menambah ilmunya, untuk dia beramal kerana Allah Subhanahu wa taala, maka dia tak pergi belajar, cukup kata aku semayang dah, dan semayang dia tu pun dia tak tahu semayang tu betul ataupun tidak, dia tak nak belajar, maka bagaimana amalan dia buat akan menyebabkan dia masuk syurga, sedangkan amalan tadi tidak berpandukan daripada tariqah yang benar yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh kerana itulah orang yang nak mencapai takwa, orang yang nak usaha atas takwa, maka perlu menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Barulah dia akan dapat cara bagaimana nak datang kepada takwa, dan dengan sebab amalan yang dia buat tadi, dia akan dapat takwa dan dia akan menjadi penyebab seseorang itu masuk dalam syurga. Dan juga orang yang mempelajari ilmu, maka dia ada keinginan untuk apa? Untuk dapat kebaikan, untuk buat kebaikan. Seperti mana dalam hadis ini disebutkan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maka kat sini disebutkan penyelesaian. Orang yang nakkan kebaikan. Orang yang nakkan kebaikan pada diri dia dan orang yang nakkan kebaikan berlaku pada orang sekeliling dia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu apa? Yufaqihu fiddin. Hendaklah kamu faqihkan diri kamu dalam agama. Hendaklah kamu faqihkan diri kamu dalam agama. Dan kat sini ada dua makna di sini. Makna kat sini, may yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan pada dia, maka Allah Ta'ala akan bagi kefakihan dalam agama. Maknanya orang yang usaha atas kefakihan, maka Allah Ta'ala akan dorongkan dia untuk berbuat kebaikan. Maka dia akan ada dalam hatinya, dia akan ada keinginan untuk buat kebaikan. Apabila dia usaha atas ilmu, apabila dia usaha untuk menambah ilmu dia. Yang mana Allah Ta'ala janji, orang yang nak dapat kebaikan, orang yang Allah Ta'ala nakkan kebaikan menjadi
kebaikan itu disebabkan dia. Mana orang yang menjadi asbab kebaikan, orang yang menjadi asbab kebaikan ialah orang yang mana Allah Ta'ala bagi dia kefahaman agama. Jadi untuk untuk dapatkan sifat takwa ini perlu faham agama. Orang yang tak faham agama, maka bagaimana dia nak usaha atas sifat takwa? Dia tak faham pun agama dan dia tak faham pun apa itu amalan agama. Kalau setakat dia tahu semayang, puasa, zakat, tapi dia tak tahu cara yang betul. Dia buat mengikut apa yang telah diperintahkan. Maknanya dia diperintahkan semayang, dia semayang, tapi cara semayang tak betul. Maka bagaimana nak dapat takwa? Itu juga orang yang orang yang diinginkan kebaikan daripadanya, Allah Ta'ala akan bagi dia kefahaman. Maksudnya orang yang faham agama, maka dia ialah orang yang jadi asbab kebaikan. Orang yang faham agama, dia akan jadi orang yang menjadi asbab kebaikan kepada seluruh umat. Jadi ilmu agama ni sangat-sangat penting untuk kita usahakan supaya takwa datang dalam kehidupan kita. Man yuridillahu bihi khairan yufaqih fiddin. Jadi dan begitu juga bagaimana nak capai takwa? Bagaimana nak capai takwa? Seperti mana Allah Ta'ala perintahkan, ittaqillah haitsuma kunta. Sebelum ni pun dah disebutkan, iaitu takutilah Allah di dalam ketika mana sir, ketika mana bersendirian, ketika mana dia orang lain tak tahu. La yaraka ahadun. Di mana sahaja kamu berada. Terutama ketika mana kamu bersendirian. Kalau ketika mana kamu berada di khalayak, maka sudah pasti kamu akan usaha untuk tidak melakukan keburukan. Sebab apa? Sebab ada orang lain nampak. Maka itu belum sampai tahap takwa yang sempurna. Takwa yang sempurna ialah apabila dia dapat istiqamah atas kebaikan dan dia akan usaha juga untuk tinggalkan kemungkaran dalam keadaan orang lain tak tahu pun tentang keadaan diri. Mana wafil alan, mana ketika mana orang melihat, maka itu, tapi yang ketika mana bersendirian itu lebih utama untuk apa? Untuk zahirkan takwa itu. Mana kalau dalam keadaan bersendirian pun dia jaga, dalam keadaan bersendirian pun dia berjaga-jaga, dia sentiasa istiqamah atas amalan dia. Dalam keadaan bersendirian, dia takut juga untuk buat keburukan. Maka itulah tahap takwa yang sempurna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang dalam hati dia sentiasa rasa Allah Ta'ala sentiasa memerhatikan dia. Maka ini orang yang dalam hatinya ada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada petang ini dapat sedikit sebanyak untuk kita datangkan, iaitu kesimpulannya ialah untuk hasilkan takwa kita perlu sentiasa mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dan kena cukup ilmu agama, kena cukup belajar agama, barulah dapat takwa yang sempurna. Kalau kita belajar sikit-sikit je, sekadar nak datangkan nak sah semayang, sekadar nak sah puasa, sekadar nak sah zakat haji, maka takwa takkan datang. Tapi kalau kita nak usahakan
Kalau kita menginginkan untuk bukan sekadar sah, bahkan adanya ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka perlu untuk kita mendalami ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala, supaya dengan ilmu tersebut akan menyebabkan takwa kita bertambah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Ustaz, kita buka soalan ke Ustaz? Boleh insya-Allah. Okey, silakan jemaah. Mana-mana Assalamualaikum yang Ustaz. Assalamualaikum. Tadi ada dalam surah Al-Fatir tu, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama kan? Kenapa ada ulama asatizah? Walaupun dia, yelah asatizah dia memang dia tahu hukum semua kan? Kenapa masih ada ulama yang dia menjadikan ilmu dia tu untuk buat sesuatu yang tak elok? Walaupun dia tahu, tapi dia masih lagi buat perkara yang dosa lah. Tak semestinya orang jahil je. Macam ni nak cakap, contohnya lah. Dia tahu hukum, dia akan cakap lah, dia buat sesuatu ni, dia tahu benda ni salah. Lepas tu nanti dia, bila dia dah buat ni, dia akan bertaubat. Sebab dia cakap, pintu taubat sentiasa terbuka. Macam mana boleh datang benda tu daripada seorang yang ada ilmu? Okey. Orang yang sempurna ilmu agama. Sebab tu bila dalam kita nak mempelajari ilmu pun, sebab tu untuk hasilkan takwa perlu kepada ilmu, dan untuk dapat ilmu yang menyebabkan datang pada takwa perlu ilmu yang atas dasar niat yang betul. Kalau sekadar dia ilmu sekadar nak berhujah pada orang, walaupun dia tahu semua perkara, maka ilmu tadi tak akan bagi manfaat dia untuk datang sifat takwa. Sebab tu dia berkait. Maknanya sebab tu bila kita nak belajar agama, sebab tu ditekankan satunya niat kita belajar. Apa niat yang sebenar yang kita nak dapat daripada kita punya ilmu yang kita belajar. Tanpa niat yang betul, maka bila niat tak betul, maka akan zahirlah natijah yang tak betul. Kat situ boleh faham tak? Ataupun kerana kekurangan diri dia yang terlalu mungkin terlalu mengikutkan hawa nafsu sendiri ke, kalah dengan nafsu sendiri ke, macam tu. Dia ada satu hadis tu, memang dia akan disebabkan nafsu. Kadang orang yang sebagaimana yang akan datang pada poin yang akan datang tu, kerana tak orang yang belajar ilmu, orang yang ada ilmu, dia tak terlepas daripada dosa. Mana yang maksum ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi je. Yang lain tak terlepas daripada dosa. Tetapi jalan orang yang ada sifat takwa ni, dia akan usaha untuk terus bertaubat, dan dia akan usaha supaya apa? Dia akan berjaga-jaga daripada buat benda buruk. Maknanya kalau orang tadi dia belajar ilmu agama tapi dia masih lagi ikut hawa nafsu dia dengan anggapan bahawa Allah Ta'ala Maha Pengampun, maka sebenarnya dia belum sampai tahap orang kata belum sampai tahap orang yang berilmu yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala. Walaupun dia belajar agama, tapi kat situ dia kata ilmu yang cukup untuk dia mengetahui cara bertakwa. Dia kata ilmu tu maknanya dia tak cukup lagi ilmu lah, dia nak sampai bertakwa. Sebab apa? Dalam satu hadis yang lain kata yang tu, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu wa hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Maknanya nak bagi tahu dia ajiz ni maksud dia jahil, bodoh. Orang yang cerdik, al-kayyisu man dana nafsuhu, orang
menekan hawa nafsu dia, dia tak akan ikut hawa nafsu dia. Walaupun hawa nafsu dia menolak macam-macam perkara, nak buat macam-macam perkara, tapi dia tetap tahan. Itu dia kata orang yang cerdik, orang yang menahan hawa nafsu dia, dan juga orang dan dia beramal untuk dapat kehidupan, untuk dapat ganjaran dalam untuk kebahagiaan kehidupan selepas mati. Kata wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang lemah orang yang lemah fikiran dia, orang yang lemah pegangannya, ialah mana orang yang jahil dekat sini, kata ialah orang yang ikut hawa nafsu, tapi dia berangan-angan Allah Ta'ala. Dia menganggap Allah Ta'ala itu maha pengampun, yang Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia. Tapi dia buat keburukan. Maknanya dia tak sampai tahap orang yang cerdik tadi lah. Orang yang benar-benar berilmu, orang yang benar-benar takwa tadi. Maknanya dia tak sampai lagi tahap tu. Maknanya kalau kata dia masih kata, alah aku buat benda ni, nanti taubatlah. Maknanya walaupun dia tahu benda tersebut, tapi dia cakap macam tu seolah-olah dia ni orang yang masih belum sampai tahap ilmu yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Dia rasa dia pandai sebab tu dia fikir yang Allah akan ampunkan, tetap ampunkan sebab Allah Maha Pengampun. Itu satu. Saya nak tanya lagi pasal, maaf saya tanya. Fadlul alimi alal abid, tafadli alal adnakum. Kadang macam ada beberapa ulama, mungkin ahli abid jugalah, dia mengajar orang zikir-zikir yang kena amalkan beberapa ribu lah apa benda. Padahal ada contohnya dalam kitab Al-Azkar kan dah diajar Nabi, dah diajar beberapa zikir, banyak juga lah zikir, tapi tak adalah macam sampai beribu-ribu kena tu. Jadi orang yang kita dengar macam kita nak ikut yang mana, nak ikut yang sikit ni ke, tu pun nak ikut yang duda pun orang yang berilmu juga, duda pun mungkin abid juga, tapi macam nak ikut yang mana, yang beribu-ribu. Okay. Sekarang ni bila ada pertemuan dua perkara. Satu, zikir, ada yang panggil zikir maksur. Yang panggil zikir ni daripada hadis-hadis. Satu lagi zikir yang dia ada silsilah. Yang sebenarnya itu pun tak boleh juga. Cuma kita nak ambil sebagai kita punya amalan dalam harian kita. Kita nak ambil banyak, yang sikit ni kita dah buat ke belum? Itu maksud dia. Maknanya kalau yang sikit ni kita tak boleh nak buat, janganlah kita ambil yang banyak-banyak. Memang takkan mampu kita buat. Maknanya kalau yang sikit, yang masnun ni kalau kita masih belum mampu buat, maka kita memang masih lagi tak mampu untuk buat yang besar. Jadi orang yang zikir ribu-ribu ni, dia amalan yang masnun ni biasanya dia akan buat. Sebab apa? Dia ada murabbi dia ada guru dia. Dan dia memang ambil daripada guru dia macam ni, ajar macam ni. Jadi dia tetap juga mana zikir-zikir yang masnun tadi dia memang amalkan. Satu lagi, mana kalau kita tak mampu nak kata zikir yang ratus-ratus, ribu-ribu tu, sekurang-kurangnya kita kita jaga amalan doa-doa yang dari sudut doa bangun tidur, doa tidur, lepas tu doa pakai pakaian. Semua ni ada doa yang Nabi SAW ajar. Kalau yang ni pun kita fail nak buat, macam mana kita nak buat amalan yang ribu-ribu tu? Jadi kita utamakan dulu yang dalam hadis tu yang bagi tahu tentang amalan sekian, doa sekian. Yang tu lebih diutamakan untuk kita buat. Wallahu a'lam. Kadang orang terlalu kejarkan yang zikir yang satu hari 1000 kali sampai kita overlook yang
macam Ustaz cakap lah, doa baju, pakai baju, doa buka baju, doa yang zikir-zikir yang simple-simple ni, tapi macam orang nampak yang nak kejar yang banyak ni, nampak macam dia punya kaifiat dia macam lebih. Terima kasih Ustaz. Okay, terima kasih. Tamam. Ada lagi tak soalan yang lain? Tak ada. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Sekejap bunda. Ya. Ustaz, okey. Pasal ilmu belajar tauhid untuk kita kenal Allah dengan akal kita, kita belajar fiqh untuk ibadah kita belajar tasawuf untuk kenal Allah dengan hati kita. Baru kita mendapat takwa yang sempurna kan Ustaz. Kalau kita tak belajar semua, maknanya tak cukup sempurna lah takwa tu kan Ustaz. So macam mana tu? Macam tu lah. Maknanya kita jangan tinggalkan 3 perkara ni. Ini kita kena usaha untuk belajar 3 ni. Untuk kita sempurnakan takwa. Kita takwa yang sempurna lah. Alhamdulillah. Rasa Kak Gemma Nur Iman ni dah cukup lah tu. Ada lah tu semua ni. Cuma nak ikut dengan tak nak ikut je Ustaz. Kan? Allah Allah. Ada lagi tak soalan? Tak ada, kita tutup. Ustaz, minta maaf nak tanya lagi satu soalan. Silakan Insya- Tan. Selain daripada 3 tu yang Ustaz cakap, tauhid, fiqh, tasawuf, hadis, adakah hadis juga digalakkan untuk belajar? Sebenarnya bila kita belajar 3 tu, sebenarnya dalam tu lah ada belajar hadis, belajar Quran kat situ. Oh. Dah Ini tauhid tu. dia satu orang kata kategori yang besar. Daripada situlah apa untuk kita faham fiqh. Lepas tu dia ada asas dia Quran, hadis juga. Maknanya kita belajarlah juga Quran dan hadis. Dalam fiqh tauhid tasawuf tu mesti bergantung pada Al-Quran dan hadis. Macam tu. Kau Ustaz kan? Ya. Cara tak Hadis langsung. sebagai penguat hujah lah kan? Ya, betul. Maknanya kalau dia tanya apa dalilnya? Hadis mengatakan ini. Kata ayat Quran mengatakan ini. Itulah kan? Allahu Akbar. Ada lagi tak soalan? Tapi dalam soal ni kita cuma boleh mengatakan bahawa orang alim dikejar oleh syaitan dan iblis untuk menggoda mereka daripada, sebab dia orang dah tahu banyak apa hal-hal agama ni. Ustaz dia mengajar orang, dia pun tidak akan sunyi daripada godaan iblis dan syaitan tu. Sebab tu dia pun manusia biasa dan akan melakukan kesalahan. Itu je lah kan. Nabi je lah yang tak boleh digoda, yang maksum. Yang lain tu memang ada dosa lah. Sebab tu dah disyaratkan selepas solat mesti beristighfar, bertaubat. Sedangkan Nabi pun sentiasa beristighfar dan dia tahu dia tak ada dosa tapi dia sentiasa beristighfar juga. So tak boleh nak kata apalah. Manusia biasa ni memang tak lari lah daripada melakukan dosa tu. Betul. Ustaz, abid yang dalam hadis di riwayat At-Tirmizi ni abid yang tak berilmu, dia hanya ikut je lah. Kalau satu dia bila kata abid ni kalaulah dia buat tanpa ilmu, memang dia tak ada apa pun bahagian dalam agama. Maknanya dia buat tu lara lah. Maksud dia kat situ abid tu dia tetap juga dia belajar, tapi dia belajar takat tu je. Maknanya dia belajar untuk amal. Tapi kelebihan alim ni dia belajar, dia amal dan dia sampaikan. Tu beza orang abid. Abid ni dia belajar takat apa yang dia nak amal tu je. Belajar amal dah sampaikan. Itu baru betul saya. Boleh belajar beramal untuk dia seorang je, tak sampaikan pada orang lain. Kalau abid tu dia sampaikan pada orang, dia kira kita geli alim lah. Maknanya kalau dia belajar dan dia amal dan dia sampai pada orang, dia dah naik sampai tahap dia naik alim. ranking lah. Okey. Faham Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Tanya lain sikit boleh? Boleh. Silakan Kak Wan. Bila banyak-banyak belajar ni Ustaz kan, kita banyak dengar macam-macam syarah dari ustaz-ustaz ni.
ada tentang solat yang kita tinggal masa kita muda-muda dulu semua. Ada ustaz mengatakan kita wajib membayar ni. Tapi ada juga yang mengatakan cukup dengan kita bertaubat dan kita teruskan ibadah kita yang sekarang ni. Ada masanya bila dikatakan wajib membayar tu, kadang-kadang ialah syaitan mengganggu kita, kita rasa terbeban Ustaz. Sebab apa? Kita menunaikan sunat sebelum qabliyah, badiah semua sekali kan. Tapi bila kita rasa kita perlu buat yang wajib, jadi kita rasa banyak yang kita nak buat dalam satu masa tu kan. Bila kita rasa malu, kata ustazah, kita malu, kita tak buat yang sepatutnya kita buat yang sunat. Jadi kadang-kadang kita pun nak buat yang sunat dah rasa teragak-agak. Sekarang nak buat yang wajib kan. Nanti dah mata ni dah mengantuk ni ustaz ni. Macam tu cerita dia. Jadi akhirnya yang sunat terlepas, yang wajib pun terlepas. Jadi macam mana kita nak kekalkan tahap keimanan kita dan keyakinan kita tentang satu-satu perkara yang disarahkan oleh ustaz-ustaz. Ini nak tetap yakin tu, pertama kita satu memang bagus kita banyak orang kata banyak input. Jadi kita kena tahu mana perkara yang bila kita meyakini satu perkara tu, bila kita buat mana benda tu di orang kata kita kata betul lah. Bila kita buat, kita jangan ragu-ragu lah kat situ. Bila kita ragu-ragu, dia akan rasa serba salah. Sedangkan kalau kata dia qada sembahyang sehingga tak sempat buat yang sunat, maka dia tetap juga akan dapat pahala sunat. Dia tetap juga akan dapat pahala sunat yang dia tak sempat buat tu. Sebab apa? Sebab dia nak melaksanakan qada tu. Bila dia dah rasa macam tu, maka dia terus je lah buat qada tersebut. Qada je lah. Qada. Lepas tu yang sunat tu memang kalau dia tak sempat buat, dia qada menyebabkan dia tak sempat buat yang sunat tu. Maka automatik dia akan dapat juga ganjaran. Sebab apa? Dia ada niat untuk buat yang sunat. Cuma tak sempat je sebab ada yang perlu qada, yang perlu diutamakan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Mana yang qada tu yang wajib Ustaz kan? Ya, Sunat tu nama pun sunat, buat yang wajib dulu. Tetapi dalam masa yang sama, yang sunat tu walaupun kita tak sempat buat tetapi akan dikira Allah juga kan? Macam itulah insyaAllah, mudah-mudahan. So macam mana kita tutup lah kot. Dah pukul 6.30 dekat dah. Okay, sana kita tutup lah. Okay. Ada lagi ke yang nak tanya soalan? Kita simpan minggu depan kot. Alhamdulillah, syukur pada Allah, kuliah asar kita berjalan lancar dengan takwa dan berakhlak mulia. Luasnya makna takwa seperti yang dijelaskan oleh di dalam hadis yang Ustaz syarahkan tadi, untuk meningkatkan ketakwaan yang sempurna, seseorang itu akan menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang lara, maksiat dan subahah yang akan melalaikannya daripada mengingati Allah. Orang-orang yang muttaqin akan berusaha meninggalkan perkara-perkara yang harus, yang boleh membawa kepada haram, dan asas kepada takwa adalah ilmu. Tahu bagaimana nak melaksanakan perintah Allah. Seperti yang Ustaz kata, ada 3 makna takwa tadi tu. Dan orang-orang jahil tidak takut kepada Allah dan hukumannya. Dan ilmu itu adalah ibadat yang paling utama untuk dipelajari sebelum kita melaksanakan ibadat-ibadat yang lain seperti solat, puasa, zakat, haji, muamalat, musyawarah dan akhlak. Ilmu itu adalah jalan menuju ke syurga. Wallahu alam. Moga semua yang Ustaz syarahkan menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, boleh menerima dan boleh menyampaikan. InsyaAllah berusahalah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita tangguh pengajian kita pada petang ini. Saya mohon izin Ustaz untuk saya sampaikan sikit kuliah pada malam ni Ustaz. Kuliah maghrib kita pada pukul 8 malam kita akan bersama Al-Fadhil Imam Wan Abdul Halim bin Wan Muhammad Yusuf dengan kitab Riyadhus Solihin.
Dan kuliah Isyak kita pada 9.15 malam bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar dengan begitu rupanya kisah Nabi Adam. Alhamdulillah, dengan itu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan segala ilmu, dan saya mengucapkan juga terima kasih kepada semua jemaah yang istiqamah duduk dalam majlis fardu asar kita ini. Saya mewakili Gubernur Iman, mohon maaf anda ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ini, sekalian baik itu daripada Allah dan buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi menutup majlis, saya mohon Ustaz membacakan doa penutup tasbih kafarah dan surah Al-As, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.